Nama saya Nora Fida. Saya memegang watak sebagai pengacara atau penemu bual dalam video komunikasi lisan GPMK 1012. Saya pula nama diberi Aina Batrisha Binti Azhar, memegang watak sebagai Syah dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida binti Nur Zeha dan saya memegang watak sebagai Sam dalam video komunikasi lisan. Assalamualaikum. Hai. Kami dari Unit Bahasa Melayu 3 PPI SMP melaksanakan tugasan 2 GPMK 1012 iaitu merakam video komunikasi lisan dan tajuk yang kami pilih ialah Temu Bual. Kembali lagi bersama rancangan Heart to Heart bersama Fida. Hari ini Fida ada bawa tetamu undangan, Sam dan Syah. Jadi kita nak bincangkanlah isu yang viral, yang diviralkan oleh pihak Syah sendiri, di mana soal kecurangan Sam. Baiklah, saya nak tahulah apa status perkahwinan awak berdua ni, Syah. Baiklah, seperti yang semua orang tahu, yang saya sendiri yang viralkan pasal kes kecurangan ni. Jadi saya nak bagi pendedahan sikit lah, nak beritahu kepada umumnya status perkahwinan kita orang ni sekarang ni bagi saya boleh dicakapkan di ambang terakhir lah, di ambang di fasa terakhir. Jadi sekarang ni saya sedang berusaha untuk proses memfailkan perceraian di Mahkamah Syariah sendiri di Kuala Lumpur. Proses dia ambil masa sikit tapi ada progres dia lah. Jadi sekarang inilah maybe boleh dikatakan yang sekarang ni hubungan kita orang retak menanti belah lah. Jadi itu sahajalah yang boleh saya kongsikan setakat ini sebab masih lagi berteka-teki sekarang ini. Retak menanti belah, sangat sesuai ya dengan perkara itu sekarang dengan isu kita sekarang ni. Jadi saya nak tanyalah pada Sam sendiri, kemaruk atau cinta sebenarnya? Seperti yang semua telah tahu, Sam dan Syah sekarang tak duduk sebumbung dah. Syah telah membuat keputusan untuk keluar daripada rumah dan memilih untuk tinggal dengan anak-anak di rumah yang lain. Saya serahkan semua keputusan di tangan Syah sendiri sebab saya tahu kekilapan saya dalam keluarga ini. Saya berlaku curang dengan Syah dan Okay, baiklah. Dengar daripada Sam sendiri cakap yang dia dah serah bulat-bulat keputusan kepada pihak isteri Syah, dan Syah sendiri pun dah keluar daripada rumah. Jadi saya nak tanyalah, sebagai seorang perempuan, kita harapkan seorang suami untuk buat keputusan dalam sebuah rumah tangga. Jadi saya tanya, kenapa Sam tak buat keputusan untuk rumah tangga Sam sendiri? sebenarnya kerana kekhilafan saya sendiri kerana pilihan saya untuk berlaku curang tu menyebabkan saya tahu ini semua salah saya daripada mula sampai ke hari ini adalah salah saya sendiri. Jadi untuk keluar pada rumah dan meminta perceraian itu adalah hak Syah sendiri kerana dia adalah isteri yang teraniaya dalam hal ini, dan saya mengaku itu semua kesilapan saya sendiri. Isteri yang teraniaya, itu yang saya cakap kepada Syah. Memang betul lah, teraniaya apabila dah bagi peluang tapi dikhianati juga. Memang baiklah Syah ni. Jadi saya nak tanyalah, Syah sendiri masih cinta ke kepada Sam, suami Syah? Berkaitan cinta kan, cinta ni kita cakap dari lubuk hati. Saya jujur sekarang ni, bukan buat pengakuan tapi sejujur-jujurnya dari lubuk hati saya, cinta tu dah tak ada. Saya dah tahu hati terhadap sikap Sam sendiri. Biasalah kalau perempuan ni bila dia tahu hati, tak pun nak buat apa dah. Sama juga dengan saya, sebab saya alaminya sendiri. Tapi sebagai Sam,
sebagai seorang ayah kepada anak-anak saya, tipulah saya cakap saya tak ada rasa kasih sayang terhadap dia. Jadi untuk padam kasih sayang itu saya rasa tak boleh, sebab dia lah yang selama ni menjadi tonggak keluarga untuk kami anak beranak. Itu je lah yang saya boleh cakap. Berbalik kepada pilihan kedua, adakah Sam masih bersama dengan pilihan kedua? Soalan hangat kita bagi. Jujur, sejujurnya pada masa ini, pada interview ini dilakukan, saya dengan pilihan yang kedua itu tidak mempunyai hubungan yang istimewa sudah. Tetapi saya still in contact, mana kita orang masih message, bertanya khabar antara satu sama lain. Dan saya rasa walaupun salah benda tu, tapi saya tidak tahu dengan perasaan saya sendiri, kerana saya sentiasa mahu in contact dengan dia walaupun saya tahu betul itu salah. Baiklah Fida sendiri rasa macam sedih lah bila dengar cerita curang-curang ni, sebab Fida sendiri pun masih single. Korang berdua dah ada 2 orang anak, jadi Syah sendiri pun dah sedih lah. Dan Syah harap sangat benda ni marketing, sebab Fida harap benda ni pun marketing, sebab Syah dan Sam pun berniaga perlulah ada marketing kan. Jadi macam tu lah, saya harap benda ni marketing. Tapi macam tu lah realitinya, kecurangan Sam sudah dibongkar oleh Syah. Jadi bagaimana tu Syah, berkenaan dengan marketing atau realiti? Okey, pada pandangan Syah sendiri, Syah harap semua ni adalah mimpi. Walaupun mimpi buruk tak apa, hanya mimpi, tapi sebenarnya ini adalah realiti yang perlu Syah dan anak-anak hadap. Suami curang untuk kali kedua. Realiti, bukan marketing, bukan tipu-tipu, bukan auta, tapi inilah yang kami sedang hadapi dalam pergelutan masalah rumah tangga kami setakat ini. Saya tak ada masa nak buat plan marketing untuk kita cakap hal yang serius, bukan hal yang entertaining. Rumah tangga ni hal serius. Jadi saya rasa tak ada masa saya nak buat cerita-cerita bodoh. Saya rasa saya tak ada masa untuk buat gimmick-gimmick ataupun marketing yang murahan orang panggil. Marketing yang murahan, betul tu. Fida sendiri pun memang tak sokong lah marketing macam tu kan. Nampak Syah dengan Sam pun orang yang baik-baik, insyaAllah. Jadi sekarang ni kita kembali selepas iklan bersama Heart to Heart bersama Fida. Apollo, bila-bila masa, di mana jua. Hai, kita kembali ke slot kedua Heart to Heart bersama Fida. Tetamu undangan Syah dan Sam. Jadi kita tadi slot 1 kita dah bercakap pasal pilihan kedua, marketing atau realiti, kemaruk atau cinta. Jadi sekarang ni apa yang Syah dah war-warkan dalam media sosial, bahawa ini adalah peluang kedua yang telah disia-siakan. Peluang kedua ya, bukan peluang yang pertama. Jadi nampaknya peluang tu tak berbaloi lah, dah bagi tapi tetap disia-siakan oleh Sam sendiri. Jadi saya nak tanyalah, apa yang Sam harapkan selepas peluang kedua ni disia-siakan? Berbaloi atau tidak tu saya sendiri pun tak pasti sebenarnya, kerana orang kata curang itu adalah pilihan. So dalam perkahwinan ini saya telah memilih untuk curang dan meninggalkan isteri saya dan anak-anak dengan pilihan yang kedua. Jadi memang kekelapan saya lah di situ, saya mengakuinya. Jadi Sam dah mengakulah salah dia dan cakap yang curang itu satu pilihan Syah. Itulah kata-kata lelaki. Saya sebagai seorang perempuan, saya dapat rasakanlah perasaan Syah ni apabila peluang kedua pun dikhianati juga. Jadi saya tanya, apakah perasaan Syah yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya?
Peluang kedua, bercakap mengenai peluang kedua ni berdasarkan realiti bukan fantasi yang macam dalam lagu Nabila Razali. Peluang kedua susah tak susah saya bagi peluang kedua ni. Saya bukan bagi coklat dekat anak-anak ya. Saya bagi peluang kedua ni, saya rasa yang terbaik saya buat untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Saya pertahankan apa yang saya buat ni untuk diri saya sendiri sebenarnya, yang pertama. Yang kedua untuk anak-anak. Jadi apabila peluang kedua diberi dan dikhianati juga, saya rasa amat terkilan. Dan apa yang saya boleh agak hanya berserah sahajalah, sebab saya tak boleh nak buat apa. Takdir di tangan Allah. Dan seperti yang saya cakap sendiri, curang dia tu berdasarkan pilihan dia sendiri. Itu sajalah. Takdir di tangan Tuhan, rezeki juga di tangan Tuhan. Jadi kita tahulah soal-soal kecurangan ini adalah suatu perkara yang buruk dan pasti memberi kesan kepada kerjaya Sam sebagai pengacara, peniaga dan lain-lain lagi pekerjaan seperti pelawak. Baiklah, saya nak tanyalah sekarang ni, bagaimana kerjaya Sam selepas benda ni diwar-warkan oleh isteri di media sosial? Secara jujurnya lah, saya sendiri dapat rasakan kemerundungan dalam kerjaya saya sebagai seorang peniaga, seorang penyampai radio, seorang pelawak, di mana kafe saya telah mengalami bankrupt dan kebanyakan pelanggan-pelanggan saya memang tak datang dah. Memang bankrupt teruslah orang kata. Dan segala profit ataupun keuntungan memang tak ada langsung. Dan kerjaya saya sebagai penyampai radio, pelawak memang tak ada langsung, tak ada job masuk. So saya terpaksa menggadaikan dan menjual rumah saya yang berharga 1.2 juta yang telah saya beli pada 2-3 tahun yang lepas, yang berharga ketika itu 917,000. Kerana segala duit simpanan saya dan duit pinjaman yang saya ada, saya terpaksa menggunakannya untuk membaiki perniagaan serta untuk menampung kerugian yang telah berlaku dalam perniagaan saya sendiri. Dan saya sedikit rasa terkilanlah dengan hal ini. Baiklah, kita dengar kehidupan Sam sangatlah teruk sekarang ni dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditarik balik oleh stesen Astro sebagai penyampai radio Hot FM pun sudah diambil oleh orang lain. Jadi saya nak tanya pula, bagaimana kehidupan Syah selepas perkara ni berlaku? Kehidupan saya bukanlah nak berlagak, tapi saya sekarang ni tengah mengusahakan satu perniagaan baru yang baru saya lancarkan pada bulan Ogos lepas, iaitu saya lancarkan produk saya sendiri. Dan insya-Allah saya akan buka kilang di Pelabuhan Kelang nanti untuk saya kembangkan lagi perniagaan saya ni. Itulah, saya sedikit busy untuk melancarkan produk saya ni, dan seterusnya saya lebih fokus kepada anak saya 2 orang. Dan pada bulan Disember nanti saya perlu ke mahkamah untuk proses penceraian saya bersama Sam. Itu sahajalah kehidupan saya setakat ni. Tiada unsur-unsur negatif yang saya rasa. Saya hanya memiliki vibe yang positif setakat ini. Baiklah, Syah menunjukkan dia seorang wanita yang matang dan boleh berdiri dengan sendiri. Jadi walau bagaimanapun, Syah masih seorang isteri dan Syah juga seorang ibu kepada anak-anak Sam, 2 orang anak. Jadi tanggungjawab Sam tu masih ada ke atas Syah dan anak-anak. Jadi bagaimana Sam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami dan seorang ayah? Alhamdulillah, seperti yang semua tahu, saya telah memenangi pertandingan Maharaja Lawak Mega dan saya telah memenangi banyak habuan seperti wang ringgit apa semua tu.
Dan saya kena transfer duit-duit kemenangan saya itu ke dalam akaun Syah sendiri untuk sebagai nafkah saya untuk Syah dan anak-anak saya sendiri. Jadi walaupun ketika ini saya mengalami bankrupt dalam dalam perniagaan saya, tetapi duit itulah yang menjadi duit nafkah saya kepada anak-anak dan isteri saya sendiri. Baiklah, betul ke Syah duit itu dimasukkan dalam akaun Syah sendiri? Sejujurnya memang betul lah. Saya ada menerima beberapa notifikasi dari telefon saya daripada pihak bank mengatakan ada sejumlah wang masuk dalam akaun saya. Tapi itu akaun kedua saya ada akaun pertama saya untuk side income saya sekarang ni. Jadi saya menggunakan wang itu untuk keperluan saya, tapi wang yang transfer tiap-tiap bulan saya akan gunakan untuk keperluan anak-anak saya. Itu sahajalah yang boleh saya katakan. Baiklah, kehidupan kedua-duanya sedang ada baik dan buruk. Jadi saya nak tanyalah sekarang ni, bagaimana dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat Sam? Dalam pandangan saya lah, sekarang ni saya mengalami kerugian dan isu viral tentang kecurangan saya. Saya dapat katakan bahawa rakan-rakan saya, rakan karib saya, rakan kawan saya, rakan seperniagaan saya menjauhkan diri daripada saya. Ketika saya minta bantuan daripada mereka, mereka tidak dapat menghulurkan bantuan. Tapi saya ambil itu sebagai positif di mana mereka busy, dan saya, walaupun saya sedikit terkilan, tapi memang salah saya kan, nak buat macam mana. Baiklah, berkenaan kawan, Fida sendiri pun tak nak cakap banyak. Bak kata orang putih, a friend in need is a friend indeed, kan? Jadi kita kembali selepas ini, berehat sebentar daripada slot kedua. Maggi Mee in My Mug. Cepat dibuat, sedap dimakan. Percuma satu kolek keluarga. Dengan setiap 2 pack promosi Maggi Mee in My Mug, kumpulkan kesemuanya sekarang. Hai, kembali lagi ke slot ketiga, temubual bersama Syah dan Sam dalam program Heart to Heart with Fida. Baiklah, dalam slot kedua tadi kita dah bercakap tentang kerjaya Sam sebagai pengacara, penyampai radio, apa semua dah cakap. Berkenaan perniagaan Syah yang akan berlangsung, dan juga tanggungjawab Sam sebagai seorang suami dan ayah. Jadi sekarang ni nak bercerita soal anak-anak lah pula. Jadi Syah, bagaimana soal anak-anak? Okey, berkaitan anak-anak ni, saya rasa hati ibu agak sedih sikit lah nak bercakapkan. Tapi inilah yang perlu saya kongsikan. Anak-anak sekarang ni berada bersama Syah, duduk dengan Syah dalam kita orang duduk bersama. And then saya rasa saya punya niat nak ambil hak penjagaan anak-anak nanti ketika proses perceraian saya dan Sam berakhir pada bulan Disember nanti. Tapi saya tak akan pisahkanlah anak-anak dengan ayah kandung mereka ni, sebab saya tahu setiap anak-anak ni memang anak saya 2 orang kecil lagi, mereka tak tahu apa-apa. Jadi saya tak nak libatkan mereka dalam hal ini sebenarnya. Jadi saya tak akan pisahkan mereka, tapi kita orang akan ada gap lah nanti. Okey, itu saja. Okey, kita sedia maklum yang anak-anak sekarang tinggal dengan Syah, kan? Dan saya nak tanyalah hubungan Sam sebagai seorang ayah ni, hubungan antara anak dan ayah tu bagaimana? Berdasarkan apa yang Syah kata tadi, dia kata memang anak tinggal dengan dia. Jadi masa untuk saya dengan anak-anak tu sedikit berbanding dengan sebelum-sebelum ni, di mana sebelum ni kita orang tinggal sebumbung, di mana hari-hari saya balik kat rumah jumpa mereka,
Tapi sekarang anak-anak tinggal dengan Syah dekat luar, dan perasaan rindu dan perasaan sayang tu masih mendalam terhadap anak-anak, tetapi kerana dia jarang jumpa tu sedikit memberikan kesan lah kepada saya. Seperti saya ada anak umur 2 tahun, namanya Aini, yang bongsu sekali. Ketika dia balik ke rumah saya, kita orang Alhamdulillah, seperti yang semua sedia maklum bahawa hasil daripada perkahwinan saya dan Syah sendiri telah dikurniakan 2 cahaya mata, dan yang bongsu 2 tahun iaitu Aini namanya, dan dia sangat manja dengan saya berbanding dengan ibunya. Kerana Syah dan saya tidak tinggal sebumbung sudah, jadi kami telah menetapkan masa bila hendak tidur dekat rumah Syah, bila anak-anak tidur dekat rumah saya. Apabila anak-anak tinggal dekat rumah saya, mereka sangat akrab dengan saya seperti sebelum ini ketika mereka tinggal sebumbung dengan saya sendiri. Tetapi apabila saya hendak menghantar semula mereka ke rumah Syah, mereka sedikit menangis dan tak nak pergi ke sana sebab mereka sudah selesa dengan rumah ni, di mana rumah ni lah mereka membesar. Di rumah ni juga lah mereka dari kecil sampai dah besar, mereka duduk sini, belajar kat sini dan semuanya dekat sini. Tetapi apabila mereka tinggal dekat kawasan baru, rumah baru, jadi sedikit asing kepada mereka. Jadi mereka tak naklah pulang ke rumah yang Syah duduk sekarang. Dan itu sedikit terkilat lah bagi saya. Memang hal ini terjadi pun berlaku disebabkan saya sendiri, kekelapan saya sendiri. Syah memilih untuk keluar daripada rumah bersama anak-anak. Baiklah, every love story deserve a happy ending. Betul kan Syah? Jadi apakah expectation Syah terhadap happy ending cerita Syah dan Sam sendiri? Okey, memang betul lah, setiap cerita kita nakkan yang terbaik. Kita nakkan a happy ending love story ataupun happy ending story. Sama juga macam Syah. Syah manusia biasa yang kita rasa kita nak kebahagiaan itu milik kita, tapi siapa dah Syah untuk menentukan segala-galanya. Syah hanya mampu berdoa sahaja. Jadi bagi saya, bagi Syah, happy atau tak tu bergantung kepada kita sendiri, bergantung kepada mindset kita sendiri. Kalau kita fikir yang baik, baiklah akan terjadi dan baiklah kita akan terima. Tapi kalau kita fikir yang sebaliknya, maka sebaliknya lah yang akan berlaku. Jadi sekarang ni Syah tak nak serabutkan kepala dengan perkara-perkara yang akan menjejaskan Syah sendiri. Jadi Syah hanya berfikir, hanya mahukan yang vibe-vibe positif sahaja dalam kehidupan sekarang ni. Dah sampai ke penghujung rancangan kita, jadi Fida nak cakap lah sedikit kepada Sam. Fida tak nak jadi orang yang judgemental lah, orang kata orang yang suka kecam-kecam orang macam dalam media sosial. Cuma Fida nak cakap lah yang curang itu pilihan, setia itu pilihan. Jangan gembira di atas penderitaan orang lain. Itu sahaja akhir daripada program Heart to Heart with Fida. Bye. Another day, 슬픈 말은 하지 말아요. So far away, 아무 말도 하지 말아요. 사랑이 그렇게 힘들게 하나요? 마음이 그렇게 너만 찾고 있나요? 나를 붙잡아줘요, 놓지 마요. 제발 내 곁을 떠나지 마.